Azim, boleh tolong baca doa, Azim? بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Okey. Okeylah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, kita akan sambung pada bahagian kedua, bagi daya paduan. Okey, hari itu kita dah kena pasti daya paduan dari segi definisi daya paduan dan juga cara untuk kira daya paduan. Okey, kali ini kita ada bahagian kedua untuk daya paduan, yang mana untuk standard pembelajaran hari ini, pada akhir pembelajaran ini, okey, murid akan dapat yang pertama. Awak nampak ke skrin saya ni? Ke tak nampak? Nampak tak skrin ni? Nampak? Okey, jadi pada akhir pembelajaran ni, yang pertama pastikan awak akan tahu tentang daya paduan F apabila objek berada dalam keadaan pegun. Okey, iaitu F sama dengan 0 Newton. Yang kedua, bergerak dengan hal laju seragam. F sama dengan 0 Newton dan juga bergerak dengan pecutan seragam, iaitu daya paduan tidak sama dengan sifar. Okey, kemudian yang kedua, okey, pastikan kita dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan daya paduan, jisim dan juga pecutan bagi suatu objek. Okey, so yang pertama, kita dah belajar tentang daya paduan. Kalau ingat lagi Jadi apakah yang dimaksudkan dengan daya paduan? Nak tahu apa maksud daya paduan? Kalau soalan tanya, apakah itu daya paduan? Definisi dia, daya paduan ialah daya tunggal. Ingat tak? Daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor dua atau lebih daya yang bertindak. Itu daya paduan. So, maknanya daripada banyak daya, kita ambil satu daya tunggal yang mana sama ada kita buat melalui operasi penambahan ataupun penolakan daya-daya lah yang kita telah bincang sebelum ni. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok daya paduan bagi objek dalam pelbagai gerakan, keadaan gerakannya. Contohnya yang pertama, kalau objek tu tidak bergerak ataupun kita kata objek tu dalam keadaan pegun. So kalau kita perhatikan gambar ni, kita ada sebuah buku. Buku ni kita letakkan di atas meja. Jadi adakah buku itu bergerak? Gerak tak buku ni kalau letak atas meja gini? Gerak tak? Tolong respon Boleh buka tu. Tak Tak, gerak kan? Kalau buku letak atas meja, tiba-tiba dia gerak, awak kena lari. Sudah. Dia gerak sendiri kan? Jangan duduk lama-lama. Jadi maknanya sekarang ni, objek ini dalam keadaan pegun. Dia tidak bergerak. So, bila dia tidak bergerak, ada dua daya yang bertindak ke atasnya. Yang pertama ialah berat objek tu sendiri, iaitu W. Berat, dayanya ke bawah. Kita dah belajar kan? Berat objek disebabkan oleh daya tarikan graviti bumi. Okay, so berat ke bawah dan pada masa yang sama akan ada satu daya tindak balas dipanggil iaitu daya tindak balas normal. Kita labelkan dia sebagai R. So, bila objek tu dalam keadaan pegun akan ada dua daya yang bertindak. Ingat itu daya ke bawah iaitu berat objek tu sendiri dan daya ke atas iaitu daya tindak balas normal. Sebab apa saya kata dua daya? Sebabnya daya-daya ini dalam keseimbangan. Kalaulah kita kata hanya ada satu daya je, kalau awak tak percaya, ya ke cikgu ada dua daya? Satu daya je lah, berat dia saja. Okey, kalau satu daya sahaja ke bawah, kita dah belajar maksudnya daya ni dia tidak seimbang daya ke bawah. So buku ni dia akan bergerak ke bawah. Gerak ke bawah sampai bila-bila. Kan? Dia tidak akan ni lah dia tidak akan duduk dengan apa kita kata dengan stabil gini. Okey, itu yang pertama. Right. Yang kedua, yang kedua kita tengok sini kalaulah bag ni dia duduk pada satah condong. Okey, walaupun dia duduk pada satah condong tapi kita ada penahan di sini.
Bila ada penahan bermakna beg ni tadi pun tidak bergerak dalam keadaan stabil. So bila stabil, kita ada beberapa daya juga yang bertindak. Yang pertama sekali ialah berat dia sendiri. Okey, kalau perasan beratnya ke bawah gini. Saya tak lukis berat gini. Ni salah. Sebab apa salah? Sebab ingat arah bagi berat ialah pada arah ke pusat bumi. Okey, so situlah berat dia. Jadi berat tu ke bawah. Kemudian kita tengok pula yang lain, yang kedua ialah R. Kan? Daya tindak balas normal ni R ke atas. Dan kemudian kita ada satu lagi iaitu tindak balas normal pada penahan. Ni penahan dia tadi. So kita ada tindak balas normal pada penahan ke arah sini. Jadi ketiga-tiga daya tu dalam keadaan stabil. So objek itu berada dalam keadaan pegun. Itu keadaan yang pertama. Yang kedua, objek tu dalam keadaan bergerak. Okey, objek yang bergerak. Sebagai contoh, kita ada trailer ni tadi. Trailer ni sedang bergerak. Jadi apakah daya yang bertindak ke atasnya? Yang pertama, berat trailer tu sendiri iaitu ke bawah. Yang kedua, tindak balas normal trailer iaitu ke atas. Yang ketiga, kita panggil sebagai daya tarikan. Okey, disebabkan oleh enjin ni tadi, enjin trailer ni tadi, so ditarik. Atau mungkin juga dipanggil sebagai tujahan pun boleh juga. Okey, so daya tarikan ke hadapan dan disebabkan objek ini bergerak dan dia bergeser dengan permukaan bawah ni, so kita ada daya geseran yang melambatkan gerakan objek. Jadi nampak tak ada 4 daya yang bertindak bila objek itu tadi bergerak sini. Dan arah gerakan dia ni, dia sekarang ni ada arah gerakan. Arah gerakan dia ke kanan. Dia bergerak ke kanan. Okey. Sekarang ni yang kedua kita ada roket. Okey, roket ni bila kita lancarkan roket, maknanya roket tu terapung lah di udara. Jadi kita ada berat roket tu sendiri ke bawah. Berat dia ke bawah. Dan roket ni dia mengeluarkan bahan api. Maksudnya kita ada tujahan enjin roket. Okey, dia tujahan enjin roket ke atas dan pada masa yang sama kita ada rintangan udara juga dan arah gerakan dia ke atas. Itu adalah daya paduan objek dalam keadaan bergerak. Jadi benda ni sebenarnya semuanya mematuhi satu hukum yang kita panggil sebagai hukum gerakan Newton yang kedua. Jadi apakah hukum gerakan Newton kedua tu bagi tahu? Jadi hukum gerakan Newton kedua ni mengatakan bahawa jika suatu objek mengalami beberapa daya pada suatu masa, macam tadi dia ada 2, 3 daya, ada 4 daya pada suatu masa, F mewakili daya paduan ke atas objek itu. So F ni adalah daya paduan. Jadi kita ada satu lagi rumus iaitu F sama dengan MA. Okay. So sekarang ni kita nak buat hubungan antara F dengan M dengan A. So F ni tadi kita tahu dia ialah daya paduan. M tu gapo M? M tu gapo rasanya? G-same. Ya, M ialah G-same. A? A adalah? Pecutan. 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 F sama dengan MA, F daya paduan, M G-same, A adalah pecutan. So sekarang ni kita nak buat hubungan kita nak buat hubungan antara objek ni tadi yang bergerak daya dengan pecutan dan juga G-same dengan pecutan. So kita ada yang pertama F sama dengan MA. Kalau kita constantkan M ni kita constantkan, so kita akan dapat F sama dengan KA. Betul tak? Okey. Ataupun kita boleh katakan bahawa pecutan bagi objek ini berkadar terus dengan daya yang dikenakan. Okey, maksudnya bila kita beri daya yang tinggi, objek tu tadi akan memecut dengan tinggi. Dengan kata lain macam ginilah. Kita ada daya tinggi, contohnya kita nak tolak kereta. Nak tolak kereta, tak boleh nak gerak. Kereta kancil contohnya.
Seorang tolok, kita bagi satu daya. Kita andaikan bilangan orang tu adalah bilangan daya. So seorang hok tolok satu daya, kereta tu boleh memecut. Kan? Boleh pecut lah kereta tu. Okey, berbanding dengan 5 orang hok tolok satu kereta yang sama. Mana satu pecutan dia lebih tinggi? Seorang ke 5 orang? Tak belajar fizik pun tahu deh. Betul tak? Berapa orang? Tak? 5 5. orang saat ni deh. Betul tak? 5 orang. Jadi sebab tu dia kata sini hubungannya adalah berkadar terus. Bila daya bertambah, maka pecutan akan bertambah. Okey, yang kedua kita tengok pula hubungan antara pecutan dan juga jisim. Okey, maksudnya sekarang ni kita akan konstankan daya. Masih lagi F sama dengan MA. Kita konstankan F. F akan jadi konstan. K sama dengan MA. Jadi bermakna kita akan dapat K per M sama dengan A. Ataupun A berkadar songsang dengan M. Dengan kata lain, jisim menyebabkan pecutan objek tu menjadi sama ada lebih tinggi ataupun lebih rendah. Okey, sebagai contoh lah tadi kan, masih lagi kita pakai kereta kancil yang sama. Kereta kancil tu tadi, adalah kereta tu mati. Seorang je hok tolak dia kan. Lepas tu dalam kereta tu ada 5 orang hok duduk. Ramah maksudnya. So bila ramah, jisim dia akan bertambah. Betul tak? Bila jisim bertambah, boleh tak seorang tu tolak dengan laju? Tak boleh kan? Betul tak? Pecutan dia akan perlahan berbanding kalau jisim dia tu rendah. Maknanya sebab tu bila kita tolak kereta, hok kereta mati ni jangan naik ramah-ramah. Seorang sudahlah naik. Seorang sudah naik, so jisim rendah, maka kereta tu tadi boleh membuat pecutan yang lebih tinggi. Okey, boleh faham ni Itu adalah hukum gerakan Newton kedua. Jadi hubungan antara F dengan A yang ni dan juga yang kedua hubungan antara M dan juga A. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, tadi sekarang ni keadaan bila daya paduan sifar. Maksudnya F tu sama dengan kosong. Okay, kita ada saat ni F sama dengan MA. Apa akan berlaku kalau F daya paduan tu tadi sifar? Maksudnya sifar sama dengan MA. M objek mesti ada jisim. Betul tak? Objek, bila sebut objek mestilah dia ada jisim dia. Mana ada objek tiada jisim kan? So objek ada jisim dia, let's say lah jisim dia ialah 1. Contoh contoh jisim suatu objek ni ialah 1 kg. Jadi kalau kita kira sini kosong sama dengan 1A. So A adalah kosong bahagi dengan 1. Kosong bahagi 1. Pecutan objek ni. Berapa pecutan dia? Pecutan dia adalah sifar. Betul tak? MS negatif 2. Maknanya objek ni bila daya paduan dia sifar, dia boleh memecut tak? Pecutan dia sifar. Apa maksud pecutan sifar? Dia memecut ke pecutan sifar? Tak kan? Betul tak? Maknanya bila daya paduan dia sifar, objek tu tadi dia tidak memecut. Apa maksud kalau objek tidak memecut? Okey, sinilah kita kena tengok dia ada dua keadaan. Maksudnya sekarang ni kalau dia tidak memecut, objek tu adalah berada dalam keadaan pegun. Dia tak memecut, maksudnya dia duduk diam. Dia dalam keadaan pegun. So daya paduan sifar, objek tu tadi dalam keadaan pegun. Macam kita belajar daya paduan yang minggu lepas lah. Tarik sebelah kanan yang tarik tali tu kan. Tarik tali CA dengan CB main tarik tali. A tarik belah sini, FA. B tarik belah sini, FB. Bila FA sama dengan FB, maksudnya daya paduan dia adalah sifar. So adakah tali ni tadi boleh gerak? Tak boleh gerak lah kan? Betul tak? Jadi tali tu berada dalam keadaan pegun. Samalah juga dengan kereta ni. So objek tu kalau daya paduan dia sifar, maknanya dia dalam keadaan pegun. So bila dalam keadaan pegun, geseran di sini, kita ada geseran di sini dengan daya tujah kehadapan ni adalah sama. Kita kata. So ada dua daya lain yang bertindak iaitu berat dia dan juga tindak balas normal. Itulah. Okay, so maknanya sini kita ada geseran. So, geseran.
Sini kita ada tujahan enjin ke depan. Tujahan enjin. So, sekarang ni geseran dengan tujahan enjin sama nilai dia. So, daya paduan dia sifar. Okey. Jadi sekarang ni kereta tu tadi bergerak dalam keadaan dia tidak bergerak. Okey. Yang kedua. Okey, dia bergerak dengan halaju seragam. Selain daripada dia tidak bergerak, misal ni tujahan kosong lah, kosong kosong. Okey, ni tadi dia tujahan dia ni, tujahan enjin ni, T ni sama dengan geseran dia kali ni. Okey. Geseran FR sama dengan T. Bila sama, so daya paduan dia pun, daya paduan akan jadi sifar lah. Bila daya paduan sifar, maksudnya tadi objek tu dia masih lagi boleh bergerak tapi dia bergerak dengan halaju seragam. Okey, jadi ingat gini. Kalau daya paduan sifar, objek tu akan berada pada dua keadaan gerakan. Sama ada dia bergerak dengan halaju seragam ataupun dia langsung tidak bergerak. Dia dalam keadaan pegun. Sebab apa kita kata dia berada dalam halaju seragam? Sebab pecutan dia sifar. Pecutan sifar, ingat deh, tidak bermakna dia tidak bergerak. Maksud pecutan sifar ialah objek tu tadi tidak memecut. So, bergerak dengan halaju seragam pun maksud yang lain untuk pecutan sifar. Boleh faham tak ni? Okay, biasanya pelajar dia akan salah faham di sini. Okay, bila dia kata A kosong, acceleration kosong, pecutan kosong, maknanya objek tu pegun. Tak. Dia memang pegun, yang pertama pegun tapi dia ada yang kedua. Ia bergerak dengan halaju seragam. Okay, itu untuk daya paduan sifar. Kita tengok pula kalau daya paduan bukan sifar. Sifar bukan. Terbalik sini. Bukan sifar iaitu F tidak sama dengan sifar. Maknanya daya paduan tu ada nilai. Okay, so bermakna objek tu tadi bergerak dengan pecutan seragam. Sebab A ada nilai, kan? Daya paduan F sama dengan MA. So F ni bukan sifar. Contoh, F ni 10 Newton. Contoh, jisim masih lagi 1. A, berapa pecutan objek ni? Objek tu memecut 10 meter per saat. Kuasa 2. Tu maksudnya. Maksudnya ada pecutan. So, bila ada pecutan, bermakna objek itu tadi memecut dengan seragam. Boleh? So, itu adalah tafsiran bagi daya paduan, sama ada daya paduan dia sifar ataupun daya paduan bukan sifar. Jadi kesimpulannya di sini yang kita perlu tahu, yang pertama, okay, kalau daya tu semakin bertambah, yang tadi hukum gerakan Newton kedua ni kata, hubungan antara daya dengan pecutan ialah berkadar terus. Ni pecutan berkadar terus dengan daya. So, kalau daya semakin bertambah, maknanya pecutan objek juga semakin bertambah. Okay, yang kedua, hubungan antara jisim dengan pecutan iaitu berkadar songsang. Okay, bermakna semakin bertambah jisim objek, semakin berkurang pecutan. Okay, yang ketiga, kalau daya paduan dia sifar yang tadi, bermakna objek tu boleh berada dalam dua keadaan iaitu pegun dan juga kalau ia bergerak dengan halaju seragam. Okay, contoh yang sama juga kalau saya nak ambil contoh lain, contohnya kapal terbang. Okay, kapal terbang yang sedang bergerak di ruang udara. Kapal terbang ni bergerak. Maksudnya dia ada tujahan enjin dia ke depan. Ni, okay, tujahan enjin. Kita panggil tujahan enjin dia ke depan. Sebab dia bergerak, dia sedang bergerak. Pada masa yang sama, dia ada rintangan dia, rintangan angin ataupun ada setengah kita panggil seretan pun dia juga. Nak ayat rintangan angin pun boleh juga. Okay, jadi bila tujahan enjin dia ni, let's say saya bagi sini F1. Seretan ni saya bagi F2. Kalau F1 sama dengan F2, bermakna
Daya paduan dia sifar lah kan? Betul tak? Daya paduan dia sifar. So kalau daya paduan dia sifar, adakah kapal terbang ni tidak bergerak? Gerak. Awak jangan kata dia tak gerak. Dia bergerak. Macam mana kapal terbang tak bergerak kat ruang udara? Kalau tak bergerak, dia tak gerak. Mana boleh? Kan? Dia kena bergerak. Kalau belon tak apa, tak gerak. Boleh duduk statik gitu. Kapal terbang tak boleh duduk statik gitu. Jatuh lah. Sekali. So bermakna kapal terbang ini akan bergerak dengan hal laju seragam. Ni bukti dia. Okey? So gitu. Lepas tu contoh juga kapal terbang ni kita tahu dia ada daya lain pula iaitu berat dia W. Okey? Dan juga kita ada normal dia R ke atas. Apa maksud kalau R sama dengan W? Daya ke atas normal dengan W ni sama. Maksudnya kapal terbang tu tadi sentiasa berada pada ketinggian yang sama. Ketinggian sama. Lepas ada sebab dia dalam keseimbangan lah kita kata daya paduan dia sifar. Okey, tu yang ketiga. Kemudian yang keempat kesimpulan yang awak perlu tahu iaitu kalau daya paduan bukan sifar bermakna objek itu akan mengalami pecutan. Okey, boleh faham tak ni setakat ni?